Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, Alhamdulillah para pelajar yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Saya harap para pelajar semua sihat sama dengan keluarga tersayang, berada kekal di rumah dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Okey. Baik, Alhamdulillah pada hari ini saya akan masuk topik yang baru, iaitu ternakan puyuh. Okey. Para pelajar boleh refer pada buku pengurusan ternakan 1, okey, iaitu topik ternakan puyuh. Kita akan tengok macam biasalah. Okey, bila saya ajar satu topik tu, first kali kita perlu tengok apa isi kandungan topik tersebut. Okey. Yang pertama, dalam ternakan puyuh ni saya akan ajar mengenai sedikit pengenalan puyuh, okey. Pemilihan lokasi, sistem pemeliharaan puyuh, okey. Contohnya sistem sangkar dan juga sistem reban lantai bawah bersaraf. Kemudian saya akan masuk kepada ciri-ciri anak puyuh yang bermutu, okey. Seterusnya adalah penyediaan sangkar puyuh, di mana kita bahagikan kepada 3 lah. Sangkar perindukan, sangkar pembesaran dan last sekali ialah sangkar penelur. Okey. Seterusnya adalah para pelajar juga akan diajar mengenai di segi peralatan makanan dan minuman. Okey. Seterusnya pengurusan penternakan puyuh, iaitu ada 3 peringkat. Okey, ini pentinglah bagi para pelajar untuk menentukan kejayaan sesuatu ternakan puyuh tu. Paling penting sekali adalah dari segi pengurusan. Okey. Pengurusan puyuh ada 3 peringkat, iaitu peringkat perindukan, peringkat pembesaran dan juga peringkat penelur. Seterusnya adalah pemakanan dan minuman. Seterusnya pemvaksinan. Walau bagaimanapun kebiasaan amalan di ladang kat luar sana, puyuh tak perlu divaksinkan. Cuma ada dalam buku nota ni ada tajuk program pemvaksinan bagi puyuh. Tapi tak apalah, saya akan masuk sedikit. Seterusnya adalah ekonomi pengeluaran. Last sekali, kamu akan diajar mengenai cara-cara rekod untuk pengeluaran hasil puyuh tersebutlah. Okey. Baik, saya pergi kepada topik yang pertama. Okey. Tajuk, sekali lagi, tajuk ternakan puyuh. Okey, tajuk ternakan puyuh ni merupakan salah satu tajuk yang keluar dalam ujian kamu. Kamu tahu tak ujian kamu bila? Tak tahu lagi kan? Kalau ikutkan minggu ke-13 kalau tak silap. So selepas kamu habis cuti ni, sepatutnya akan kamu duduki ujian, okey, di mana topik ternakan puyuh, topik rancangan perniagaan dan juga topik ternakan ikan akan keluar dalam ujian kamu. Okey, saya pergi satu persatu. Kamu boleh lihat rujuk kepada buku pengurusan ternakan 1 ni. Topik yang pertama iaitu pengenalan puyuh. Okey. Di mana yang lepas saya dah dedahkan kepada kamu mengenai ternakan ayam. Ternakan ayam pedaging, ternakan ayam penelur. Okey. Okey, untuk hari ini ternakan puyuh, sedikit pengenalan. Apa beza ayam dan puyuh? Okey, dari segi pengurusan dia lebih kurang sama. Soalan biasa keluar kadang-kadang, seperti soalan sebelum-sebelum ni, kadang-kadang keluar soalan pada pandangan para pelajar, ternakan yang mana lagi sesuai antara ayam ataupun puyuh. Okey, so dalam poin pengenalan puyuh ni ada, okey, di mana ternakan puyuh, salah satu ciri-ciri puyuh adalah sifat dia kecil daripada ayam, memerlukan kawasan yang lebih luas. Okey, dianggarkan untuk puyuh dewasa, 50 ekor puyuh dewasa, keluasan yang diperlukan ialah 1 meter persegi. Okey. Seterusnya, puyuh lebih tahan penyakit berbanding ayam. Okey. Dari segi ketahanan penyakit tu, puyuh lagi tahan penyakit. Dari segi dia punya mortality rate ataupun dari segi kematian dia kurang. Okey. Seterusnya, najis kurang berbau dan boleh dibuat baja. Tidak memerlukan modal yang banyak. Okey, kamu semua pun tahu
dari segi costing puyuh, dari segi dia punya anak benih, dari segi dia punya penyediaan sangkar lagi mudah daripada ayam, dan costing dia lagi murah. Cuma puyuh ni dia pemakanan dia lagi tinggi. Okey, dari segi percentage dia punya pemakanan tu lagi tinggi. Seterusnya, kejayaan menternak puyuh bergantung kepada sistem perumahan yang sesuai dan sistem pengurusan yang cekap. Itu yang di awal tadi saya terangkan kepada kamu. Saya highlightkan pengurusan yang cekap menentukan kejayaan suatu peternakan puyuh tu. Okey. Okey, seterusnya adalah pemilihan lokasi. Okey. Pemilihan lokasi dan pilihan reban yang sesuai serta pengurusan yang baik adalah penting untuk memastikan operasi ladang yang cekap, produktif, output yang maksimum dan berterusan. Okey, bila kamu dah tahu apakah itu puyuh, apakah beza ternakan puyuh dan ternakan ayam, first kali adalah dalam penternakan, first kali kamu kena tentukan lokasi, kat mana kamu nak ternak. Kat mana kamu nak ternak puyuh tu. Okey. Dalam penentuan lokasi ladang, okey, yang pertama sekali adalah jauh dari kawasan perbandaran dan perumahan. Okey, ni standard lah. Apa-apa ternakan sekalipun kenalah jauh daripada kawasan perumahan. Sebab apa? Dari segi nak elakkan pencemaran bau, dari segi pencemaran najis. Kes-kes baru ni pencemaran air, apa yang berlaku? Najis, ternakan itik dibuang. So itu sebab dari segi pemilihan lokasi dan amalan penternakan baik tu adalah sangat penting dalam kamu sebagai usahawan, bila kamu ceburi bidang usahawan dalam ternakan. Okey. Seterusnya adalah mempunyai kemudahan perhubungan yang baik dan boleh beroperasi sepanjang masa. Apa yang dimaksudkan tu? Perhubungan yang baik adalah dari segi kamu mudah untuk memasarkan pasaran burung puyuh kamu. Kamu mudah untuk hubungi, okey, mudah untuk ada bekalan air, bekalan elektrik, okey. Seterusnya jauh dari lain-lain ladang, okey. Jauh dari lain-lain ladang bermaksud lebih kepada untuk mengelakkan penyakit berjangkit, okey, di mana penyakit bawaan haiwan sejenis ni, contohnya ada ternakan ayam di sebelah ternakan puyuh kamu, kemungkinan penyakit ayam tersebut boleh menjangkiti ternakan puyuh kamu. Itu yang perlu dielakkan lah. Okey. Seterusnya, kawasan rata dengan sistem pengairan dan saliran yang baik. Pengairan maknanya air itu boleh, air kamu senang nak didapati, air masuk, saliran air keluar, kamu alihkan air keluar. Okey. Dalam peternakan dia perlu ada pengairan dan juga saliran yang baik. Okey. Seterusnya, kawasan yang mempunyai peredaran udara yang baik. Okey, satu untuk puyuh kamu supaya kurang tekanan stres bila cuaca panas dan juga pengudaraan yang tidak bagus menyebabkan ternakan puyuh kamu akan stres. Okey. Seterusnya adalah peredaran udara yang baik juga untuk mengelakkan pencemaran bau dan sebagainya. Okey. Kita masuk kepada sofa. Okey semua. Kalau ada soalan nanti kamu boleh PM saya. Okey, setakat ni saya harap semua jelas dan faham. Seterusnya saya masuk kepada sistem pemeliharaan puyuh. Okey. Ada berapa sistem pemeliharaan puyuh? Ada dua sistem. Sistem sangkar dan juga sistem reban lantai bawah bersaraf. Dekat ladang kamu ni kamu buat sistem macam mana? Sistem sangkar. Kalau ayam, ternakan ayam, kamu buat sistem reban lantai bawah bersaraf. Okey, sistem sangkar dia ada dua pula lah. Ada sangkar bertingkat, ada sangkar yang satu tingkat saja. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sistem sangkar? Puyuh dipelihara di dalam sangkar-sangkar khas dan berada di dalam sangkar-sangkar ini sepanjang masa. Sangkar ini dibuat daripada dawai BRC dan kayu. Sangkar terbahagi kepada dua, iaitu sangkar perindukan dan juga sangkar pembesaran. Dia ada dua, sama ada kamu nak daripada perindukan tu sehingga membesar, boleh juga di dalam sangkar yang sama, cuma kamu harus kurangkan kuantiti puyuh tersebut sebab dia makin besar, makin padat. Okey, so kamu kena walaupun buku nota ni dia ada dua, okey, dua jenis sangkar perindukan dan pembesaran, tapi dalam practically kamu kena tengoklah. Okey, sangkar pembesaran pula
dia bermaksud sangka pembesaran tu, dia punya jenis sangka tu lagi besar. Okey, tu beza dia. Alright, seterusnya adalah sistem reban lantai bawah bersaraf. Seperti ternakan ayam kamu juga, ternakan puyuh tu dipelihara di bawah, di atas lantai bersaraf sehingga harvest. Okey, umur puyuh sampai sembelihan umur berapa hari? Kalau ikut buku nota 42 hari. Okey, tu ikut buku nota lah. Tapi biasa praktikal di ladang umur 30 hari tu sudah pun cukup untuk dituai. Yang penting dia adalah dia punya berat tu. Okey, bila kamu nak harvest puyuh ataupun ayam, kamu kena tengok berat dia. Okey, berat untuk puyuh paling sesuai adalah 250 gram untuk diproses. Alright. Sistem reban lantai bawah bersaraf. Okey, sama seperti sistem perindukan ayam. Selepas umur 10 hingga 14 hari, puyuh dibebaskan di seluruh reban tersebut. Lantai hendaklah dialas dengan bahan bersaraf seperti tetal kayu dan puyuh dipelihara terus sehinggalah umur pasarannya iaitu 42 hari. Okey. Okey, boleh. So itu adalah sistem pemeliharaan puyuh. Ada dua tadi, sistem sangka dan juga sistem reban lantai bawah bersaraf. Okey. Seterusnya pergi kepada ciri-ciri anak puyuh bermutu. Okey, tadi kamu dah tahu lokasi dia, kamu dah tahu sistem sangka dia macam mana. So kamu kena pilih anak puyuh pula. Okey, sebelum kamu beli anak puyuh tu, first kali ciri-ciri anak puyuh bermutu kamu kena tahu. Okey, apakah ciri-ciri anak puyuh yang bermutu? Yang pertama, berasal dari induk yang sihat. Okey, induk yang sihat tidak dijangkiti penyakit Newcastle disease contohnya. Okey, seterusnya induk dari baka komersial. Okey, katakan kamu nak pelihara baka puyuh pedaging, kamu beli jenis baka puyuh pedaging, baka puyuh penelur, kamu beli baka puyuh penelur. Okey, jangan ambil daripada puyuh-puyuh liar. Okey, untuk peternakan tak sesuai lah. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri anak puyuh yang bermutu. Yang ketiga, anak puyuh aktif. Kamu nampak dia aktif, itu adalah salah satu ciri anak puyuh yang sihat. Kalau dia duduk termenung jauh, duduk mengasingkan diri, itu ciri-ciri puyuh yang tidak sihat. Okey. Seterusnya adalah tak ada serangan tanda-tanda penyakit. Kamu tengoklah dekat badan dia, sama ada hidung dia berair, okey, sama ada luka-luka. Itu adalah tanda-tanda penyakit. Okey. Seterusnya, ciri-ciri anak puyuh bermutu, bulu kilat dan bersih. Okey. Maknanya tak ada najis-najis yang melekat pada bulu-bulu burung puyuh tersebut. Okey. Seterusnya, bentuk sempurna. Okey. Maknanya tak ada kecacatan lah. Okey. Dia punya paruh cukup, dia punya kaki, dia punya sayap. Okey, kamu tengok semua tu komplit. Okey. Itu adalah ciri-ciri puyuh yang bermutu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada penyediaan sangka. Okey, tadi ciri-ciri puyuh ada berapa tadi? Ciri-ciri puyuh yang bermutu ada 6. Okey, ada 6 ciri-ciri puyuh yang bermutu. Seterusnya, penyediaan sangka puyuh. Okey. Tadi saya terangkan kepada kamu sangka ada 2 jenis, iaitu sangka perindukan. Yang kedua adalah sangka pembesaran. Okey. Alright. Sangka perindukan. Okey. Kamu boleh tengok buku nota kamu, sangka perindukan dari segi saiz. Pertama sekali kamu kena ingat dari segi saiz dia. Sangka perindukan saiz dia berapa kaki kali berapa kaki berapa tinggi. Okey. 4 kaki panjang, 3 kaki lebar dan juga 1 kaki tinggi. Boleh muat 300 hingga 400 ekor. Seterusnya adalah keperluan ruang lantai bagi seekor puyuh peringkat perindukan ialah 30 cm persegi atau 4.8 inci. Okey. Mempunyai 4 kaki. Okey, ni bagi sangka dia ada 4 kaki. Dinding dibuat dari dawai BRC. Okey. Saiz 0.5 inci kali 0.5 inci seperti dawai BRC yang dekat ternakan ladang kamu lah. Okey. Seterusnya boleh menggunakan sangka 1 tingkat atau bertingkat. Biasanya 3 hingga 5 tingkat. Okey. Tak boleh terlalu tinggi sebab pengurusan supaya
supaya pengurusan mudah lah. Okey. Bertingkat ni bertujuan untuk menjimatkan ruang. Okey. Sangka bertingkat-tingkat menggunakan pintu di sebelah sisi tepi, manakala sangka satu tingkat menggunakan pintu di sebelah atas. Okey, kalau satu tingkat tu pintu dia dekat bahagian atas, kalau bertingkat-tingkat tu pintu dia sebelah tepi. Tapi yang sangka penelur yang baru beli tu, dia punya pintu tu di bahagian depan pun tak ada masalah. Okey. So next is peringkat umur puyuh yang dipelihara di sini ialah dari umur 1 hari hingga 14 hari. Okey, kamu kena ingat umur dalam perindukan berapa hari? 14 hari. Okey, ni ikut nota. Practically kamu kena tengok saiz dia, kamu tengok dari segi kepadatan dia. Tak semestinya bila ikut buku nota 14 hari memang kamu kena bela dalam tu 14 hari. Tak semestinya. Okey. Okey, first kali dalam sangka perindukan kamu kena ingat saiz sangka. Okey. Berapa banyak dalam satu sangka tu berapa ekor. Yang ketiga dari segi tingkat atau satu tingkat. Yang keempat dari segi umur pemeliharaan puyuh tu dalam sangka perindukan berapa lama. Okey. Seterusnya adalah sangka pembesaran. Okey, bagi sangka pembesaran mempunyai bentuk yang serupa dengan sangka perindukan tetapi saiz berbeza. Okey, itu yang saya sebutkan tadi. Sangka pembesaran dia punya sangka lagi besar. Okey, sebab puyuh tu semakin membesar. Boleh juga kamu menggunakan sangka yang sama tetapi kamu kurangkan kuantiti puyuh tersebut. Maknanya kamu banyakkan sangka lah. Okey. Saiz yang biasa ialah 6 kaki kali 3 kaki kali 1 kaki. Okey. Untuk 90 ekor puyuh. Okey, keperluan ruang rantai pada peringkat pembesaran ialah 185.7 cm persegi. Peringkat umur puyuh dipelihara di sini dari umur 14 hari. Okey, daripada perindukan tadi sehingga 14 hari. So daripada pembesaran 14 hari sehingga 42 hari. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, 42 hari ni hanya dalam buku nota sahaja. Bila dekat ladang, kamu kena tengok saiz dia punya berat dia. Biasanya kadang-kadang 30 hari dah boleh jual dah. Okey. Sangka-sangka ini juga diletakkan di dalam reban. Biasanya sangka bertingkat digunakan untuk menjimatkan ruang reban. Okey. Okey, next. Okey, ada soalan setakat ni. Kalau ada soalan, kamu boleh PM saya. Okey, poin yang terakhir. Okey, untuk pada sesi yang pertama ni, okey. Sesi online kelas yang pertama ni, saya habiskan dengan poin yang terakhir iaitu topik subtopik penyediaan peralatan makanan dan minuman. Okey. Tadi sangka, okey, dalam sangka perindukan dan juga sangka pembesaran. Ni sama juga, peringkat perindukan, bekas makanan jenis apa yang perlu dan juga saiz dia, bekas minuman jenis apa dan saiz dia, seterusnya peringkat pembesaran. Okey. Peringkat perindukan bekas makanan dulang zinc, okey, bersaiz 0.5 kaki lebar, 1 kaki panjang dan juga 1 inci tinggi. Boleh keperluan dia 100 ekor puyuh. Okey. Anak puyuh lah sebab peringkat perindukan. Okey, bekas minuman pula botol plastik 1.2 liter untuk 100 ekor. Okey. Dan juga palung plastik tinggi dan 1 inci panjang untuk 1 ekor. Okey. Tu dia punya ukuran lah. Kamu boleh tengok balik dalam buku nota kamu. Dia punya saiz tu. Seterusnya peringkat pembesaran tu sama. Cuma dari segi saiz tu lagi besar. Dan keperluan tu samalah 100 ekor. Okey. Okey, ada soalan setakat ni. Untuk sesi pada hari ni saya ambil masa 20 minit. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh PM saya. Okey. Dan saya harap kamu semua pelajar wajib menonton video ni supaya kamu faham. Tak faham kamu tanya. Okey. Dan untuk task kamu, okey, setiap video ni saya akan bagi kamu task. Okey. Task kamu para pelajar perlu membuat kesimpulan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Okey. Kamu PM saya apa yang poin-poin yang kamu dapat, kamu PM saya. Setiap pelajar, okey. Itu sahaja daripada saya. Kekalkan sihat, kekalkan ceria, duduk di rumah. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.